Assalamualaikum everyone, it's me BJ Kulit and you are watching 1 million views. And before anything else, salamat pagi to everyone who are watching me right now, especially from Malaysia, Indonesia, or everywhere else in the world. And today's episode, we are doing a reaction video because one of my friend messaged me that I will do a reaction video about this sad video that is viral on Malaysia today. And really I'm sad also because I watched this video and I'm really sad because of this pandemic. So please be strong, guys, and also we need to follow what the government is saying because this will save our life. But before anything else, let's have our intro first. So today, guys, we are going to react about this video. The title is Dari ICU ke Liang Lahat, and I translate it in English. So ICU from the grave, and it's really sad because we are not just this country to overcome this pandemic, but all of the country all over the world. So we must have to be strong, we must have to stay healthy, and let's follow all the rules so that we are safe, and let's guide everyone, especially our children, our old loved ones, so that we are far from this pandemic. So today we are now going to watch this video and let's have a little bit of reaction about this. So take care everyone, guys. It's a kid. So we need to be careful. Mereka berjalankan ujian ini, kita dapat mengesan mereka dengan lebih awal sebelum mereka menyebarkan lagi virus itu kepada populasi lain. It's so hard, guys, so please be careful. Allah, peluh sangat kau ni. Panas sangat dalam Let's pray always, guys. Let's pray for our frontliners because they are the one who will save us. Oh. Condolences to all families that susulan encounter kejayaan this mini dokumentari pandemic. Kita Mesti Menang yang mengenengahkan pengorbanan petugas barisan hadapan Hospital Kuala Lumpur baru-baru ini, Malaysia KZ kini membawakan anda laporan khas tulang belakang yang bekerja di sebalik tabir menguruskan wabak COVID-19. Menurut Pegawai Sains Mikrobiologi Perubatan Jabatan Patologi HKL, Nur Hazmi Rosman, pasukannya juga bersengkang mata untuk menjalankan ujian makmal sebelum seseorang itu disahkan positif atau negatif COVID-19. Sama seperti frontliner yang lain, yang paling terasa ialah apabila sampel yang diterima banyak, jadi kami terpaksa bekerja daripada waktu pejabat hingga kepada 3 shift. Jadi pada masa itu memang terasa penat jugalah sebab nak memastikan semuanya berada dalam keadaan baik. Ujian perlu dijalankan pada masanya. Jadi the number of lama-lama akan cases is increasing. I don't understand, guys, but what I see is they are telling that the proses numbers yang increasing. maknanya heat activated menggunakan haba, suhu yang tinggi, jadi kita akan matikan virus tersebut dulu dan kemudian sampel berkenaan kita akan lakukan proses nucleic acid extraction. Prosesnya ialah kita untuk mendapatkan RNA virus tersebut daripada sampel berkenaan. So far they have the best technology right now.
Yeah. And I hope in our country too. Kita akan mencampurkan nucleic acid tadi dengan bahan reagent. Barulah campuran tadi untuk sampel kita akan masukkan ke dalam mesin real time PCR kita. Akhirnya daripada itu kita akan buat analisa pada keputusannya dan baru kita dapat hasil untuk menentukan bahawa satu sampel itu sama ada mempunyai RNA virus SARS-CoV-2 atau tidak di dalam sampel berkenaan. Bertugas sebagai pakar perunding intensivis di wad ICU dan mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam bidang perubatan, melihat kematian seseorang pesakit bukanlah perkara baru buat Dr. Ismail Tan. Namun, beliau tetap meluahkan rasa sedih dan terkilan apabila melihat pembagian pesakit COVID-19 yang terpaksa melalui detik-detik terakhir di dunia ini bersendirian dan hanya ditemani pakar dan petugas kesihatan, bukannya orang tersayang. Itulah yang lambungnya panas. So far, they have the best technology. Wow. Kita mesti kuat. Yang paling mencabar ialah kita tidak dapat berhubungan secara langsung dengan waris ataupun keluarga yang tersayang. Let's pray. Setiap pesakit COVID yang masuk ke ICU, kita akan update family member setiap hari, melakukan video call untuk waris pesakit supaya mereka dapat sekurang-kurangnya berhubungan dengan ahli keluarga ketika berada di ICU. Puan Mariam, suami Puan Mariam sekarang Cik Kamal berada dalam keadaan pernafasan dia makin teruk. Okey, kita terpaksa masukkan tube untuk mengelakkan daripada keadaannya makin teruk. Cik Kamal, ini isteri di talian telefon. Okey? Buatkan untuk yang baik-baik ni. Okey? Alright, kita baca kata. Awal. Tak boleh sikit. Sambung sikit. Okey, sikit. Kematian semasa di ICU bukanlah satu event, ia sebenarnya satu proses. So sangat mencabar untuk semua anggota kesihatan termasuk diri saya sendiri terpaksa menghadapi saat kematian untuk pesakit. Bila kita terpaksa telefon waris mengatakan yang pesakit This is the saddest part that meninggal dunia ataupun one of your family left. Mereka akan tanya kita, boleh datang, boleh tengok, ada yang menangis, meraung dalam phone tu. Dan kita tahu kita tak boleh benarkan dia datang. So itu satu saat yang luar biasa. Strong. So ada juga beberapa let's fight this yang kind tiba-tiba of jantung berhenti. sickness, you know. Segalanya, ya, jantung berhenti dan kita terpaksa buat CPR, lepas tu baru Then kita let's telefon. always pray. Patient dah tak ada. Mungkin ramai yang tidak mengetahui bedah siasat pertama pesakit COVID-19 di Malaysia dilakukan oleh Jabatan Forensik HKL yang mana hasil bedah siasat tersebut membuka satu lembaran baru dalam banyak perkara termasuklah pengurusan mayat pesakit. Mayat pesakit COVID haruslah dibalut dengan kain putih cotton pada lapisan pertama dan dimasukkan ke dalam dua lapisan body bag. Lapisan permukaan luar body bag perlulah dinyah kuman dengan larutan sodium hypochlorite 0.5%. Potensi atau risiko jangkitan daripada mayat pesakit COVID tetap ada kepada orang yang menguruskan atau orang di sekeliling. Hasil penemuan bedah siasat kami yang menunjukkan terdapat virus COVID-19 di permukaan badan mayat pesakit COVID dan juga terdapat virus COVID-19 daripada cecair yang keluar daripada rongga badan. Bagi salah seorang pengurus jenazah COVID-19, Zulina Sulaiman, walaupun bukan petugas kesihatan yang telah menerima latihan khusus dalam menangani wabak, namun mereka tetap bersedia menunaikan fardu kifayah tersebut.
Setakat ni diorang cuma tanya memang waris tak boleh tengok ke, memang tak boleh sama-sama bantu ke. Setakat ni cuma satu diorang tanya, tak takut ke? Itu persoalan dia, tak takut ke? Sebab bila diorang dengar COVID je, diorang takut. Jadi saya pun cakap lah, bila kita dah diamanahkan, bila kita dah dipertanggungjawabkan, perasaan takut tu semua hilang. Setiap kali nak mulakan tugas, saya akan telefon mak, abah bagi tahu mohon restu suami. Rahman-Rahim, sahaja aku tayamum ke atas jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Allah. Assalamualaikum. This is the hardest and the saddest part. Apabila jenazah tiba di sini, di mana pasukan saya akan memakai suit PPE yang dikendalikan dan ditaklimatkan oleh pejabat kesihatan daerah, di mana kami akan memakai suit itu berpandukan apa yang diterangkan oleh pejabat kesihatan daerah tersebut. Jadi di atas nasihat daripada pihak KKM dan juga pejabat kesihatan daerah, kita diminta untuk tidak mengadakan talqin, hanya bacaan doa saja. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau berikanlah kekuatan kepada kami, barisan hadapan kami, menghadapi mujahadah untuk menghadapi, Ya Allah, penyakit wabak ini, Ya Allah. Oleh itu, Ya Allah, Kau jagalah kami, Ya Allah. Kau peliharalah kesihatan kami, Ya Allah. Jika ada di antara kami yang sakit, Engkau sembuhkanlah. Jika di antara kami ini ada yang telah pergi menemuimu, Ya Allah, Kau rahmatilah mereka, Ya Allah. So sad. Kejayaan membendung pandemik COVID-19 bukan di tangan barisan hadapan sahaja, tetapi ia adalah tanggungjawab kita bersama. Lengkung yang semakin melandai bukan bermakna kita sudah bebas daripada wabak, kerana peperangan ini masih panjang dan belum tahu akhirannya. Namun hasil kerjasama semua pihak, terutamanya rakyat, mampu menamatkan peperangan ini dengan kejayaan milik kita. We fight COVID-19. Stay safe. Bantu kami untuk bantu anda. Stay safe, everyone. Be strong. Follow all the rules. Hospital Kuala Lumpur. I think let's stop there, and all I could say is let's all pray. Let's have to follow the government, the rules, and I know it's really sad that one of our family live about this kind of pandemic, and we need to accept the fact that we don't want this kind of pandemic, but we need to pray always. And I know it's so hard. Let's stay together, let's pray
so that this kind of pandemic will finish, so that we can be back into normal. So thank you so much for watching, and condolences to all the family, and be careful always. Thank you so much.